infeksi COVID-19, coronavirus yang dapat dikesan pada 2019. Benda ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Isra ayat 58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ia membawa maksud, tidaklah kami, yakni Allah, menghantar tanda-tanda kekuasaan kami melainkan untuk menakutkan. Tanda-tanda kekuasaan Allah ialah makhluk-makhluk Allah yang Allah hantar sebagai peringatan, amaran. Tanda-tanda kekuasaan inilah yang Allah nak menakutkan kita supaya kita ni balik kepada Allah. Siapa yang tengok tanda-tanda kekuasaan Allah, dia takut, dia bertobat, itulah tujuan Allah hantar tanda-tanda kekuasaan dia. Macam-macam tanda-tanda kekuasaan Allah ni. Ribut taufan, hujan lebat, banjir, penyakit, kuman, semua ni adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ataupun dipanggil juga junudu rabbik. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah sesiapa pun dapat hitung tentera-tentera Tuhan kamu melainkan dia, yakni Allah. Tentera-tentera Tuhan ni ada yang kita nampak dengan mata kasar, ada yang kita tak nampak dengan mata kasar. Yang kita duduk nampak, hujan lebat, angin taufan, dentuman, kilat, guruh, macam-macam lagi lah. Batu yang terjun daripada langit. Semua ini adalah tentera-tentera Allah. Ada yang kita tak nampak, yang tu yang dipanggil, kita panggil kuman, orang putih panggil bakteria, virus. Zaman dahulu, ulama seperti Ibn Sina, orang putih panggil dia Avicenna, tokoh perubatan Islam, dia karang satu buku nama Al-Qanun. Buku dia jadi rujukan universiti di barat, kolej-kolej perubatan. Buku dia diterjemahkan dan digunakan dalam kolej-kolej perubatan di belah barat. Dia bagi tahu kepada kita bahawa penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis-hadis sebagai at-ta'un, antara yang Nabi sebut ramai yang mati syahid kerana at-ta'nu wat-ta'un. At-ta'nu makna dia mati dalam medan perang, kena tikam. At-ta'un kerana penyakit ta'un. Ibn Sina dia kata ta'un ni adalah penyakit yang berjangkit
yang merebak dengan makhluk-makhluk yang kecil yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Dipanggil zaman tu al-jarasim, jursumah atau jarasim. Bahasa kita kuman, bahasa orang putih bakteria atau virus. Beza antara bakteria virus ni, bakteria ni ada dua macam. Satu bakteria yang baik, satu lagi bakteria yang jahat. Bakteria yang baik macam kita guna dia untuk ubah susu jadi yogurt sebagai contoh. Bakteria jahat yang membawa penyakit. Virus ni dia tak ada baik jahat, semua jahat. Tak tahulah kalau perubatan ada kata virus baik ada ke? Virus baik ada? Tak ada. Bakteria ada baik, ada jahat. Macam kolesterol juga. Kolesterol ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Orang perubatan kata kolesterol baik tu nama dia HDL. Orang perubatan kata kolesterol jahat nama LDL. Dua-dua kena ada dalam badan, sebab badan ni nak bina sel kena ada kolesterol. Tak ada kolesterol, dia tak boleh bina sel-sel yang 24 jam duk mati. Badan kita ni, sel kita 24 jam dia mati, tukar ganti. Jadi nak ganti hak baru, dia kena guna HDL. Kalau tak makan langsung lemak, dia nak ambil daripada mana? Lemak tu. Cuma ada yang baik, ada yang jahat. Kita kalau boleh, hak jahat tu kita kurang, hak baik tu kita tingkatkan. Hak tu kena kursus lah. Kursus di peringkat perubatan ni kita kena bincari lah. Saya tak reti nak cerita benda ni, cuma tahulah sikit. Jadi nak apa? Dalam bahasa Arab dia panggil jarasim. Bahasa kita kata kuman. Bahasa orang putih dia kata virus. Bahasa Rasulullah kata ta'un. Makna dia penyakit yang ada kuman, yang ada virus yang boleh jangkitkan dengan seramai mungkin, itu dikatakan at-ta'un. Nabi SAW dia suruh kita ni jaga keselamatan diri. Hadis yang diceritakan oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa, wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuridu mumradun ala musih, rawahu Muslim. Makna dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, tiada jangkitan, dan Rasulullah bagi tahu janganlah bagi orang yang ada penyakit berjangkit masuk ataupun bergaul dengan orang yang sehat. Hadis riwayat Muslim. Dalam menghuraikan hadis ni, Nabi nak perbetul kepercayaan orang Arab yang mereka percaya bahawa jangkitan itu yang ada kuasa, yang ada peranan membawa penyakit. Nabi nak perbetul kepercayaan tu, pahaman tu. Nabi nak habaq kuman tu ataupun
makhluk halus ni, hak kecil ni, yang tak dapat dilihat dengan mata ni, bukan dia yang ada peranan untuk membawa penyakit. Dia hanya sebab musabab. Yang nak bagi jangkit, tak bagi jangkit, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi nak habaq dalam ayat tadi ni, tiada jangkitan, jangan duk takut kat virus, tapi bergantung kepada Allah yang mencipta virus tu. Allah guna virus untuk menyampaikan kehendak Allah. Allah kehendak kawan tu kena, virus tu mai kat dia. Allah tak kehendak virus tu pi kat kawan tu, tak kena. Walaupun keliling dia semua tu orang yang ada kuman, mereka semua duk bersin batuk, tapi Tuhan tak takdir virus tu masuk dalam badan orang yang Tuhan tak kehendak tu, tak masuk. Jadi yang tu kita kena faham macam tu juga. Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Dia ajak kepada kita, jangan duk percaya ke jangkitan tu. Jangan duk percaya kepada jangkitan tu, makna dia, jangan kita duk rasa virus tu yang duk cari kita, dia ada otak, dia ada akal, dia nak cari kita, dia nak masuk lubang hidung kita, dia nak merosakkan paru-paru. Tak. Yang nak bagi dia jadi macam tu Allah. Kemudian Nabi sambung dalam hadis Abu Salamah bin Abdul Rahman ni yang diterbitkan oleh Muslim ni, la yuridu mumridun ala musah atau mumradun ala musah. Makna dia, orang yang ada penyakit berjangkit ni, jangan bagi dia bergaul dengan orang yang sihat. Nabi nak habaq, betul hak yang nak bagi jangkit Tuhan, tapi sebab-sebab tu, kalau ada kuman tu kepada seseorang, jangan bagi dia bergaul dengan orang yang sihat. Satgi dia bersin, dia batuk, benda tu kalau Tuhan nak takdir jadi. Jangan bagi ada gaulan. Jadi yang ni yang negara kita alami sekarang, di mana arahan daripada pihak-pihak yang berwajib supaya kita ambil langkah-langkah berjaga-jaga dengan kita basuh tangan dengan pemati kuman sanitizer tu, kita duduk jarak supaya tak berjangkit. Kalau ada batuk, ada bersin, jangan bagi kuman tu keluar merebak. Kalau ada sapu tangan kat kita, tutuplah mulut dan hidung kita. Kalau tak ada sapu tangan, serkup tangan kita tu kat muka, supaya kalau ada kuman tak pi kat orang lain. Dikatakan juga, kalau kita nak sembahyang Jumaat ni, kalau ada mask yang boleh tutup mulut dan hidung ni, gunakan supaya benda ni tak berjangkit. Apa hukum dia? Hukum dia, kalau benda tu tak ada kegunaan, tak ada apa, makruh. Tapi kalau benda tu ada keperluan, jadi harus kita guna. Tak batal sembahyang dan kita boleh guna. Itu syarak juga untuk kita berjaga-jaga berdasarkan hadis tadi ni. Diminta supaya kita tidak bersalam, kerana salam tu boleh membawa kuman tu berjangkit kepada orang yang sihat. Ini semua bawah ajaran hadis tadi ni lah. Hadis yang diterbitkan oleh Muslim ni. Jangan kita faham makna dia biar pi, tak payah langkah-langkah berjaga. Orang bersin, orang batuk,
Pi nganga mulut lagi, buka hidung lagi. Nak kuman nak meh. Hak tu nama dia mencampak diri dalam kebinasaan. Kalau kita duduk di lebuh raya, kereta semua laju, lepas tu kita pergi duduk tengah-tengah jalan raya, kita habaq ajal Tuhan tentu dah. Takkan aku mati kalau Tuhan tak bagi sampai ajal lagi. Tu nama dia cari mampu. Kena orang yang bawa kereta tu dia tak nampak kita ke, dia mabuk ke, matilah kita. Bukan disuruh untuk kita campak diri. Kita boleh elak. Tuhan nak takdir jadi, jadilah. Kalau Tuhan tak takdir benda tu tak jadi, tak jadi. Tu aja kepercayaan kita. Langkah-langkah berjaga-jaga adalah syariat agama kita. Jangan siapa duk kata benda ni menyalahi agama. Tak. Ada setengah ustaz menafsirkan la adwa, makna dia tiada jangkitan. Dia nak habaq kata tak ada penyakit jangkit. Itu menyalahi fakta kenyataan. Sebab penyakit berjangkit ada. Nabi bagi tahu bahawa ta'un tu adalah penyakit berjangkit. Imam Nawawi dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam mereka menafsirkan at-ta'un ni adalah penyakit yang berjangkit merebak dengan cara-cara tertentu ni. Maka hendaklah kita mengelak dengan kita guna sebab-sebab daripada kita terkena jangkitan. Dengan kepercayaan kita bahawa jangkitan tu takkan kena kalau Tuhan tak takdir. Itu aja. Pahaman kita jangan duk faham kata tak ada penyakit jangkit. Tak. Ulama yang terdahulu daripada kita, Nabi sendiri habaq, ulama kita menghuraikan yang kata ta'un ni adalah penyakit yang berjangkit melalui batuk ke, basin ke, sentuhan ke. Semua tu adalah sebab-sebab yang Allah nak guna. Kalau nak kehendak, Allah nak kehendak benda tu nak sampai ke itu, sampai. Allah tak kehendak sampai, tak sampai. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal tahun 852 Hijriah. Makna dia 800-900 tahun dah yang lalu. Mereka ni habaq kat kita at-ta'un yang Nabi sebut dalam hadis-hadis tu adalah penyakit jangkit. Elaklah daripada penyakit-penyakit yang berjangkit melalui udara ni. Jadi kita ni tak sampai peringkat ilmu kita ni macam ulama-ulama dulu. Kalau ulama dulu mereka baca hadis, mereka apa semua ni, mereka bagi tahu kat kita, kita ikut jelah. Tak payah nak bantah. Hari ni dengar kata negeri Perlis tak buat Jumaat. Kita tak tahu situasi, kondisi mereka tu kita tak faham, tak tahu. Mungkin virus tu di sana serius. Jadi mereka minta kepada mufti tu supaya tak berjangkit lagi ramai orang dengan penyakit tu, jangan sembahyang Jumaat. Dari segi hukum boleh tak? Boleh. Sebab kita dalam kaedah ad-darurat tubihul mahzurat.
Keadaan darurat mengharuskan benda yang dilarang. Kita wajib buat Jumaat, tapi nyawa wajib lagi jaga. Pasal nyawa ni bukan seorang. Penyakit ni, kalau ada seorang yang bawa, dia terpaksa main Jumaat pasal wajib, dia main kerana dia seorang. Jemaah ada 4,000 mati. Nak sayang Jumaat ke? Nak sayang 4,000 nyawa? Antara dua keperluan mana yang perlu? Perlu hak ramai, maka korbankan hak agama. Pasal apa? Agama bagi kelonggaran. Bila keadaan darurat dibolehkan. Macam kita kalau sesat di hutan, kemudian tak ada makanan, kalau tak makan mati. Boleh tak makan babi? Boleh. Pasal nak selamatkan nyawa, diharuskan kita untuk makan benda yang dilarang. Tapi jangan duk makan sampai kenyang belahak. Makan takat boleh berjalan, ada tenaga, sampai ke tempat yang selamat, habislah. Diharuskan kadar itu. Kita pun Jumaat ni katalah orang yang bawa penyakit tu ada tak dapat dibendung lagi. Kalau dapat dibendung, habis dah, mati dah kuman tu, Jumaat balik. Jangan pakai itu depa tak bagi dah Jumaat. Hari ni kuman mati dah. Depa tak bagi itu, kali ni pun pakai samalah. Oh, hak tu tak salahlah. Hak tu ambil jalan mudah. Nak senang banyak. Hak ni nak habaq dalam keadaan darurat diharuskan, dibolehkan kita batalkan Jumaat. Baik di Kedah pasal apa tak batal Jumaat? Dah kita tak serius lagi. Kuman tu tak hinggap lagi. Depa kata ada dah. Yalah, kalau ada pun dapat dikawal. Benda tu tak merebak. Dia tak berjangkit, dia tak terbang. Jadi tak bahaya. Depa duduk dalam karantin, dalam jagaan. Kuman tu tak terbang, tak merebak. Jadi kita tak perlu kepada nak batal Jumaat. Tak gaduhlah batal. Jangan kita buat pula persepsi kata orang yang ada dalam karantin tu, virus dia batuk, virus dia terbang mai kat kita. Hak tu nak cerita macam mana dah? Hak tu Tuhan takdir dah. Nak buat macam mana? Tapi nak habaq, daripada asalnya tu, kalau benda tu tak berbahaya, syarat kita nak batal Jumaat tu, kena yakin keadaan itu berbahaya. Baru dibolehkan kita fatwa tu. Dia buat fatwa kata dibatalkan Jumaat. Di Selangor katanya banyak pasal apa yang tak batal Jumaat. Dan yang bahaya tu mungkin bukan kawasan masjid, kawasan mall, pasar raya, bukan kawasan masjid. Jadi tak sampai ke sana, benda tu dapat dibendung. Kita tak boleh qiyas macam tu. Palih batal, awak Selangor tak batal, Kedah tak batal. Tak, bukan gitu. Kita tengok keadaan berbahaya tu dan pihak yang berkuasa. Mereka kata benda ni bahaya, bahaya. Tak bahaya, tak bahaya lah. Bukan boleh kita senang-senang nak batal Jumaat. Pasal Jumaat arahan Tuhan juga. Jaga nyawa pun arahan Tuhan juga. Antara dua tu macam mana kita nak bagi prioriti dia, keutamaan dia. Pihak yang berwajiblah yang nak menentukan benda tu, tahap serius dia tu dekat mana. Kalau pihak berwajib kata ini serius lah,
Dia kata tak serius, tak serius. Sebab dua-dua arahan tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham je, penyakit berjangkit ni, kalau dia tidak mematikan kita, kita kena penyakit tu dan kita selamat, ia rahmat kepada kita. Kalau kita mati kerana penyakit berjangkit ni, Nabi kata mati syahid. Ada beberapa hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hadis daripada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'azaban yab'athu Allahu 'ala man yasha'. فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Makna dia, Siti Aisyah isteri Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Maka Nabi SAW beritahu kepadanya bahawa ta'un ni adalah satu seksa yang Allah hantar kepada sesiapa yang Allah kehendak. Allah jadikan seksa itu sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Penyakit yang berjangkit, kalau kena kepada orang beriman, penyakit itu merupakan rahmat Allah kepada dia. Apa rahmat dia? Rahmat dia, kalau dia orang yang ada dosa banyak, dia tak sempat minta ampun kat Allah dosa-dosa yang dia buat tu, Allah takdir dia kena penyakit tu untuk hapuskan dosanya. Sebarang penyakit terima kasih, sebarang penyakit kena kita, dia menghapuskan dosa. Tambah-tambahlah at-ta'un ataupun penyakit yang berjangkit ni. Penyakit ni tuan-tuan ada dua jenis. Ada penyakit berjangkit, ada penyakit tak berjangkit. Contoh kencing manis. Kencing manis dia bukan kategori penyakit berjangkit. Dia penyakit kerana rosak organ. Kita ada pankreas. Pankreas kita menghasilkan insulin. Insulin ni menetralkan glukos dalam darah kita. Tiba-tiba pankreas kita rosak, insulin keluar sikit. Gula darah dalam darah banyak. Maka kita dikategorikan kencing manis. Kencing manis, kalau macam saya tadi ni batuk, saya ada kencing manis, duduk dekat dengan tuan-tuan, adakah dengan batuk tu tuan-tuan boleh jadi kencing manis? Tak. Pasal penyakit kencing manis bukan berjangkit. Penyakit kencing manis ni
adalah rosak organ. Begitulah dalam badan kita, mana-mana organ rosak bukan kerana jangkit, maka itu penyakit tak berjangkit lah. Tapi ada penyakit berjangkit macam corona, COVID-19 ni hasil pada virus kuman tu, ataupun jursumah dalam bahasa Arab. Kalau saya batuk tadi ni, dia keluar, virus tadi keluar. Kalau kena, angin tu bawa dia masuk lubang hidung kita. Tu siapa takdir tu? Virus tu nak keluar daripada mulut saya, dia terbang pergi ke hidung kawan. Siapa yang takdir pergi tu? Dia bukan ada steering nak bawa diri. Allah kata kun fayakun, masuk lubang hidung kawan ni, masuklah. Lepas tu kalau dia ditakdirkan boleh hidup lagi, dia duduk dalam rongkong. Rongkong tu jadi panas macam api. Kalau dia turun paru-paru, dia membiak di sana, boleh bawa mati. Hak tu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang Nabi kata ala man yasha, kepada sesiapa yang dia kehendak. Bagi orang beriman, kalau dia kena, lepas tu dia selamat, menghapuskan dosa dia. Rahmat kalau mati macam mana? Kalau rahmat, makna dia mati syahid. Bila mati syahid, apa istimewa dia mati syahid? Istimewa mati syahid dengan tak mati syahid. Orang yang tak mati syahid, dalam kubur dia tak ada makanan. Orang yang mati syahid, dalam kubur dia ada makan minum. Tuhan habaq tu. La tahsabanna alladhina yuqtaluna fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam kubur atau dalam alam barzakh, sama ada dia duduk dalam kubur, dia dapat makan minum dia, ataupun Allah bawa roh dia pergi masuk syurga tu, duk makan daripada makanan syurga. Hak tak mati syahid, tunggu kiamat tu. Lepas semua kira, bercara, jalan, titian, sirat, apa semua, masuk syurga baru nak dapat. Orang yang mati syahid tak. Lala ni, dia boleh dapat. Kalau kata 1000 tahun lagi nak kiamat, 1000 tahun duk makan tu. Hari-hari. Tadi saya bagi contoh dalam kuliah subuh tadi. Kalau kita di dunia ni nak makan durian musangking. Musangking nak beli 1 kilo 160. Rasa nak beli tu nak beli, tapi 160 sayang. Sayang duit lebih daripada nak makan musangking, maka tak makan. Lepas tu teringin nak makan dia musangking dengan pulut santan. Pi kat perubatan. Perubatan kata tak boleh, pantang larang. Pasal apa? Hang kerja mana? Hang makan ni mampus lah. Tak jadi makan. Teringin tak? Teringin meleleh ayak dia ni. Bila orang sebut musangking, pulut santan, santan pun bukan sekali, double. Pulut tu lemak habis lah. Kawan duk layak pula. Sedap. Hak dia ni nak makan hak tu habis riang lah. Tapi tak boleh ya. Doktor tak bagi. Dia mati kerana coronavirus. Mati dia mati syahid. Dalam kubur, ya Allah, di dunia itu teringin musangking dengan pulut santan. Dia dapat tak? Dapat. Sana tak ada doktor dah nak habaq. Jangan duk makan. Mati dah nak kira apa lagi. Tak ada pantang larang dah sana tu. 1000 tahun pula nak berlaku kiamat. 1000 tahun duk makan. Tak gaduh bayar sekupang. Dia main free of charge. Sebab itu
orang tua-tua kita teringin nak mati syahid. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tengok orang yang mati syahid ni medan perang, Nabi kata, kalau gitu syahid umat aku sikit sangatlah. Berapa perang yang nak ada? Berapa perang yang nak ada? Nabi Muhammad sendiri perang 28. Hak Nabi tak terlibat dekat 37 peperangan. Jadi lebih kurang tak sampai 100 lah. Dalam 100 perang tu, ataupun selepas Nabi pun ada berlaku perang, berapa kali nak perang, yang orang nak mati syahid tu jadi sikit lah. Umat Nabi Muhammad nak mati syahid tu jadi sikit. Maka Nabi minta kat Tuhan, boleh tak banyak lagi? Mati syahid ni banyak sikit. Bukan dalam medan perang lah. Allah mustajab. Pasal apa Allah mustajab? Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Tuan-tuan biasa duk cinta tak? Biasa kan? Kalau kekasih kita minta gelang meh 100,000, nak cari jalan tak nak beli? Pasal sayang. Hak P. Ramli buat cerita Safar Muharram ke? Hak rompak kedai meh. Pasal apa? Pasal kekasih lah tu. Ini Nabi Muhammad minta kat Tuhan. Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Dia minta bagi syahid umat Nabi Muhammad ni bagi ramai lagi. Allah mustajab. Tuhan bagi kat Nabi apa dah? Siapa mati kerana lemah, sama ada laut atau sungai, syahid. Siapa mati ditimpa bangunan, macam hak berlaku di Masjid Haram di Mekah tu tahun 2015, kren tumbang, mati berapa orang kita ni, 17 orang kot. Mati apa tu? Mati syahid. Mati kena bakar, mati runtuh bangunan, mati kerana sakit dalaman, sama ada kanser, kencing manis, darah tinggi, stroke dan sebagainya lah. Mati syahid. Mati kerana coronavirus, mati syahid. Bahkan Nabi sebut secara khusus dalam hadis Aisyah tadi ni. Hadis tu diterbitkan oleh Imam Bukhari, bahawa ta'un ni merupakan rahmat kepada umat Nabi Muhammad dan sebagai syahid kepada umatnya. Dalam hadis yang disebut oleh Anas dalam Bukhari, at-ta'un syahadatul likulli muslim. Siapa mati kerana ta'un, maka mati syahidlah kepada orang Islam. Dalam hadis yang satu lagi, yang ni diriwayatkan oleh Abu Asib maula Rasulullah. Abu Asib ni khadam Rasulullah SAW. Dia beritahu bahawa dia dengar Rasulullah kata, atani Jibril bil humma wa ta'un. Jibril mai bawa dua penyakit, demam dengan ta'un. Fa amsaktul humma bil Madinah. Aku ambil demam tu bagi dia kena di Madinah, dan aku hantar tolak ta'un tu pi negeri Syam. Dan Nabi bagi tahu dalam hadis tu, ta'un siapa mati kerana dia, maka dia mati syahid untuk umat aku. Kalau tak mati, rahmat kepada mereka. Tadi ni kita kata hapus dosa, naik pangkat. Warijsan 'alal kafirin, dan menjadi seksa atas orang kafir. Penyakit tu satu, COVID-19. Kalau kena orang beriman, mati syahid. Kalau tak mati, hapus dosa. Kena orang kafir, jadi azab, seksa. Jadi saya nak habaq kepada tuan-tuan dan perempuan ni, kalau ada siapa brainwash kita, dia kata kita tak boleh kata virus ni adalah tentera Tuhan, pasal ada sahabat Nabi yang mati dalam ta'un amwas 30,000. Takkan itu bala? Takkan itu seksa?
Hak tu dia nak bagi kita celaru. Dia nak bagi kita tak faham. La ni kita faham dah. Penyakit Tuhan yang takdir ni kepada orang beriman jadi rahmat. Siapa mati, mati syahid. Kepada orang kafir, seksa. Beza tu. Dia ni nak habang kat kita, jangan kata kalau kita kata itu seksa pada orang kafir, sahabat pun kena seksa kan? Tak. Sahabat, orang Islam, orang beriman bukan seksa. Tuan-tuan, saya nak habang ni supaya ilmu ni tuan-tuan berturun balik. Bawa kepada ahli keluarga kita, anak cucu kita. Kalau anak cucu kita dia baca dalam YouTube, dalam internet, kata ta'un ni adalah penyakit yang Tuhan hantar, tak boleh kata seksa. Ini natural. Kita habaq, tak. Ta'un, penyakit berjangkit adalah takdir daripada Tuhan. Kalau kena kepada orang beriman, itu rahmat. Kalau mati, mati syahid, kena atas orang kafir, seksa. Kena ada beza antara orang beriman dengan orang kafir. Bukan sama. Penyakit sama. Tapi orang yang kena penyakit tak sama. Orang beriman tak sama. Orang beriman hapus dosa, mati syahid. Orang tak beriman seksa. Dunia dia dapat, akhirat ada lagi. Tak sama. Sebab itu patutnya mereka ni kena memeluk agama Islam supaya dapat keuntungan. Kan tuan-tuan semua duk baca berita kan, di China tu ada 20 juta orang. Pakat pi tengok orang Islam Cina duk semayang, mereka pun semayang. Padahal kawan tu semayang cukup syarat. Tala kiblat. Dia dengan seluar pendek, dengan orang tala kiblat, dia tala hala mana tau. Orang rokok, dia rokok. Orang sujud, dia sujud. Ikutlah. Dia ingatkan semayang tu pengadang lah daripada corona. Ialah Tuhan. Betul lah. Tapi bukan semayang gerak-geri tu aja. Allah yang nak selamatkan kita. Kerana mereka faham dia, orang Cina Islam ni tak ada seorang pun jangkit. Tak ada seorang pun dilaporkan berjangkit penyakit corona. Bila kita kaji balik, apa punca dia ni? Punca mereka selamat ni, orang Islam di China ni. Padahal di China tu ramai dah yang kena. Kita tengok orang Cina makan sebarangan tak? Orang Islam, mereka tak makan macam hak yang lain. Hak lain tu pantang lintas depan mata, sapu tu hidup-hidup. Hang ular ke, hang kala jengking ke, hang monyet ke, apa saja makan. Dalam tu ada virus. Dia makan hidup-hidup, tak cuci, tak apa, darah tak keluar, jangkit. Bila jangkit, dia tosin, dia batuk, dia jangkit kepada orang lain. Baik, orang Islam pasal apa tak jangkit? Walaupun dia tak makan benda tu, kawan tu batuk, tosin, awak tak kena kat dia. Orang Islam tu, katalah virus tu masuk hidung dia, sehari dia katalah kena waktu lahak, dia pergi ambil air semayang. Kita nak semayang, kena ambil air semayang tak? Kena. Pergi bila air dalam wuduk ni apa dia? Kumuk. Masukkan air dalam hidung. Kalau virus tu duduk lekat situ, masuk air tu, dia rimeh dah dengan air. Lepas tu nyeh balik. Dia kalau keluar tu, kena tanah tu, panas sikit, mampu lah. 15 minit, 20 minit, matilah virus tu. Yang tu cara logik lah. Cara logik kita. Tapi kalau kita fikir secara dalam, Tuhan tak takdir. Ada kehendak Allah di situ. Allah nak tunjuk bahawa aku hantar ni bukan kat mereka. Aku nak hantar kepada puak ni. Pasal puak ni buat kekejaman.
kepada orang Islam di Uyghur, maka aku nak lumpuhkan mereka. Satu dunia tak pi. Mereka lari pun satu dunia tak terima. Dulu Malaysia lah terima kan. Tak apalah kita terimalah virus tu sama. Kan? Kemudian ekonomi mereka, orang lah ni tak beli dah barang-barang mereka. Dulu mereka maju tu sebab satu dunia duk beli made in China. Nak cerita kat tuan-tuan, saya pergi Mekah beli jubah, beli serban ni hak yang saya duk pakai ni, tulis belakang made in China. Pergi London, anak saya combo beli blazer murah, balik-balik made in China. Tu dia conquer satu dunia. Pasal tu mereka kaya. Bila kaya, mereka bertindak ganas. Bila bertindak ganas, Allah hantar makhluk yang tak nampak dengan mata kepala, lingkup habis, sehingga ke tahap bunuh terus. Didapati kawan tu ada penyakit je, sama ada di China atau Korea ni, bunuh terus. Dia kata alang-alang dia nak mati, kita bunuh awal-awal. Nampak tak balasan Tuhan tu? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkat, Maha Kaya, Maha Berkuasa. Tu kita untung jadi umat Nabi Muhammad. Kita jadi hamba Allah yang beriman. Untung kita, Tuhan selamat kita, Tuhan bela kita kalau kita kena tindas. Tuhan nak abang tu kat kita. Jadi kita ni sepatutnya orang Islam jangan panik, jangan gusar, jangan susah hati. Kalau penyakit tu kena tak mati, hapus dosa, alhamdulillah. Kalau mati pun, waris kita jangan duk meratapi, jangan duk menangis lebih-lebih kerana kita mati kerana corona. Sebenarnya itu adalah syahid. Satu level dengan Nabi, Siddiq, Syuhada, Salihin. 4 golongan ni. Nabi satu darjat lebih tinggi, bawah dia Siddiqin, bawah sikit satu darjat Syuhada, rendah sikit Salihin. Kita selalu duk doa bila ada kematian. Kita dalam tahlil tu, kita minta Allah tempatkan yang mati tu bersama para Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Golongan ni lah, golongan ni. Bila tu khalifah tu duk baca doa, kita duk amin nak mati syahid, Tuhan mustajab. Mati kita syahid, untung kita boleh makan minum dalam kubur sebelum nak jumpa hak di syurga. Jadi yang tu tuan-tuan, kita ni orang Islam, dia ajak kita kalau kena musibah, jangan panik, jangan marah orang, jangan marah Tuhan. Kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita duk guna yang ni, tapi bila kita guna? Kita guna kebanyakan kita, bila siapa kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita terus kata siapa mati. Padahal dalam surah Baqarah tu, Tuhan habaq kat kita bahawa ayat tu perlu digunakan oleh orang Islam bila allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan habaq kat kita, orang Islam ni sepatutnya bila ditimpa musibah, Allah tak sebut dengan alif lam. Allah tak kata allazina iza asabathumul musibah.
Tuhan tak kata al-musibah. Kalau al-musibah makna satu musibah yang kena kita kenai. Tapi Allah buang alif lam. Allazina iza asabathum musibah. Tak ada alif lam. Kalau buang alif lam ni, apa makna dia? Makna dia sebarang. Bila buang alif lam tu, makna sebarang musibah. Tak kira besar, tak kira kecil. Pernah diceritakan kepada kita, Siti Aisyah duduk dengan Rasulullah SAW. Waktu malam, ada lubang-lubang tingkap macam tu, ada lilin, masuk angin kuat daripada lubang-lubang tingkap tu, memadamkan api lilin ni. Bila terpadam, gelap lah. Bila gelap, Nabi kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah tanya Rasulullah, macam kita agaklah, apa musibahnya? Pasal dia pun faham, orang yang kena musibah kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Siti Aisyah dalam keadaan terpadam api lilin tu, Nabi kata yang tu, jadi dia tak nampak apa musibahnya. Adakah isteri dia mati ke? Mak pak tak ada dah. Pak menakan ke, siapa ke? Siapa dia? Apa dia musibahnya? Nabi jawab balik apa dia? Nabi jawab balik, setiap yang tidak menyenangkan hati orang beriman itu musibah. Faham tak? Setiap yang tidak menyenangkan hati orang beriman itu musibah. Perlu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengah duk tengok gambar P. Ramlee syok-syok. Tiba-tiba karan blackout. Kita kata tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Cek baliklah kita semua yang duk dengar saya ni. Pernah tak blackout karan? Pernah. Kata tak inna lillahi? Cakap betul, jangan cakap dalam masjid. Kan? Tak kata. Kata apa? Celaka TMB. Tak pasal-pasal TMB kena. Kan? Begitu juga bila kita katalah nak buh kancing baju. Nak buh kancing baju, tiba-tiba perak keluar kancing tu. Kita kata apa? Celaka orang mah. Dia akan tahu pun kancing kita. Kita awak tak tengok. Tiba-tiba dia kena maki. Apa salah dia? Kita kata tak bila prop inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tak kata. Mai kita nak pakai kasut, mai nak pakai kasut, cabut. Tali kasut tu cabut. Kata tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tak kata. Keluar masjid tengok motor depa kebas. Musibah dah tu, musibah ha? Orang curi motor, baru beli pula tak koyak plastik lagi. Main nak sembahyang Jumaat, tengok-tengok hilang. Kalam pertama keluar daripada mulut apa dia? Celaka. Habislah. Marah orang. Patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan bagi duit untuk aku beli motor, Tuhan nak ambil balik. Hak Tuhan. Hak tu lebih senang, lebih Tuhan redha. Kalau kita kata macam tu, tah orang yang curi motor tu, Tuhan bagi tergerak hati dia, hang curi motor Tok Wali. Sekejap lagi hang mengundang laknat. Lebih baik hang bagi balik. Dia patah balik motor. Dia mai serah kat kita. Tuan, silap. Tadi saya ingat motor saya. Rupanya motor orang. Serah balik. Pasal kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga penyakit kita ni. Bila kita sabar, Nabi dalam hadis tadi ni kata, sabar mana dia tak marah orang. Bila kita marah orang, mana dia hilang sabar. Contohnya lah,
Katalah kita kena penyakit tu kerana ada orang tu batuk ataupun bersin. Dan kita dapat tahu bahawa orang yang batuk yang bersin tu dia ada virus corona. Pi cek tengok kita pun jangkit virus corona. Kita pi cari orang tu, kita kata, hang lah punca. Hang itu batuk tak tutup mulut dah apa semua. Orang tu dikira sabar tak? Tak sabar. Hilang sabar. Redha dengan qada qadar Allah artinya tak marah Tuhan. Bila kita kena penyakit, ada tak keluar kalam daripada kita, awaklah Tuhan bagi saya di antara ribuan orang kena penyakit ni. Orang lain banyak lagi, awak yang bagi ke saya. Kalau kata macam tu, makna dia marah Tuhan. Bila marah Tuhan, artinya tak redha dengan qada qadar Allah. Kalau sabar tak ada, redha tak ada, takut kalau kita mati katak saja, tak mati syahid. Kalau kena penyakit tu sembuh, takut penyakit tadi ni seksa saja bagi kita, tak dapat ampun dosa-dosa kita. Jadi yang ni tuan-tuan dapat dah ilmu dia. Tuan-tuan sebagai waris, sebagai ibu bapa kepada anak didik kita, kita kena bagi ilmu ni kepada mereka. Bahawa kita orang Islam ni, sebarang musibah itu adalah rahmat. Kalau kita hidup lagi, dia hapus dosa-dosa kita. Kalau kita mati kita syahid. Kalau penyakit-penyakit yang dikatakan dalaman, ataupun kita mati lemah, ataupun kita mati ditimpa bangunan, perempuan-perempuan yang mengandung salin mati, termasuk dalam orang yang sakit dalaman, mati dia mati syahid. Apa lagi kita nak? Kenapa kita panik bila orang bagi tahu kat kita bahawa penyakit ni serius dah, kematian hari demi hari meningkat? Awak kita ni tak mati ke? Kita ni sama ada corona ada ke, corona tak ada, nak mati tak? Tetap mati. Daripada kita nak mati biasa, kita mati kena penyakit coronavirus, mati syahid. Baik mati syahid. Yang penting bagi kita sabar dan redha tu. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dimaklumkan kepada dia ada salah satu daripada anak-anak dia meninggal. Dia ada 13 orang anak. Maka dia kata dalam satu musibah ada 4 nikmat. Dalam satu musibah ada 4 nikmat dia dapat. Dia kata yang pertama, dia tak keluar agama Islam. Bila orang habaq kat dia, anak meninggal ni, dia keluar tak agama Islam, dia murtad tak? Tak. Tu nikmat nombor 1. Musibah yang mai kat aku, tapi aku tak keluar agama. Nikmat tak? Nikmat Islam ni nikmat paling besar. Bahawa kita tidak tukar agama kita adalah nikmat besar. Yang kedua, nikmat dia kata apa? Mati satu, ada 12 lagi. Ada 12 lagi. Ada setengah orang, ada baru 10 orang anak. Sab dah anak tu kata, siapa nak ambil anak? Belah. Aku tak larat nak belah 10. Pendapatan tak cukup. Pasing ke orang. Untuk orang belah. Dia tak mampu dah. Jadi kalau Tuhan ambil seorang, ada lagi 12. Kalau kita yang tak ada anak ni, kita manusia biasa,
Tuhan bagi 4 anggota. 2 tangan, 2 kaki. Kalau ditakdirkan minta simpang 44 malaikat. Kalau ditakdirkan potong kaki 1. Ada lagi tak 1? Ada lagi 1. Ada lagi tangan 2. Kalau ditakdirkan 2 kaki kena potong, ada lagi 2 tangan. Ada lagi yang lain. Kalau ditakdirkan tangan kaki semua kena potong, mata boleh tengok tak? Telinga boleh dengar tak? Hati boleh tak sedar orang cakap apa? Otak boleh fikir tak? Lidah boleh bergerak tak? Masih lagi nikmat. Tu kita dalam cerita ni diajak pada kita, kalau musibah kita tu, jangan kita tengok musibah kita, tengok musibah orang lain. Baru musibah kita tu jadi ringan balik kepada kita. Kita tengok diri kita, kita kata kita paling teruk. Pergi hospital tengok. Pergi hospital jumpa hak lebih teruk pada kita, baru tahu nikmat tu masih kita ni berada dalam nikmat, orang lain lagi teruk. Yang ketiga, Sayyidina Umar kata, bila aku ditimpa musibah tu, aku sabar tak? Dia kata dia sabar. Bila dia sabar, dapat tak pahala sabar? Allah bagi tahu kepada kita dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah bagi pahala kepada orang yang sabar tanpa kira. Tanpa kira. Apa makna tanpa kira ni? Makna dia, kalau tuan-tuan pergi minta kawan bagi duit, dia berkeluar duit secekak, dia bilang 1, 2 dia bagi. Hak tu nama dia apa? Bilang, kira. Tapi kalau kita minta kat kawan, minta tolong bagi duit, dia ambil cekak tu, tak bilang dah, bagi semua. Rupanya hak cekak tu 10,000. Tanda kawan tu apa? Pemurah lah. Dia tak kira pun. Dia ambil cekak tu, dia bagi terus. Hak ni nak habaq, Tuhan bila kata bighairi hisab, tanpa kira. Tuhan nak bagi pahala tu tanpa kira. Banyaklah. Banyak. Asalkan kita sabar. Sabar tadi apa dia? Jangan marah orang. Jangan keluar daripada mulut kita benda-benda yang menyakitkan hati orang, menyinggung perasaan orang. Hak tu makna dia tak sabar kalau kita marah orang. Tapi kalau kita tak marah, sentiasa perkataan kita tu manis. Hak Nabi habaq, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kata-kata baik itu sedekah. Bila kita cakap elok tu merupakan sedekah. Dan yang keempat nikmat dia ialah redha dengan qada qada Allah. Baik, buruk. Hak baik semua orang terima. Tapi hak buruk ni boleh tak terima? Seorang perempuan bila mati anak dia, dia sedih atas kematian anak tu, dia meratapi. Lalu Rasulullah SAW, Nabi bagi tahu kat dia, sabar. Perempuan ni, kerana dia hilang sabar, dia kata, hang boleh dah cakap sabar. Benda ni tak kena kat hang. Kena kat hang baru hang kawan, sabar tak sabar. Sahabat semua kata, ni Rasulullah. Bila orang kata Rasulullah, baru dia main akal. Tahu Rasulullah tadi ni sedih apa. Nabi apa kat dia? Sabar yang ada pahala ketika kejutan pertama.
Sabak kali kedua, lepas main akal dah, hak tu tak ada pahala. Sabak masa kali pertama tu, bila dapat kematian anak, berita kematian anak, masa tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabak, jangan duk marah sabak. Hak tu baru dapat pahala yang banyak, yang tanpa kira ni. Macam kita kalau keluar tadi ni, pergi tengok motor yang kita baru beli dengan harga 5,000, tak koyak plastik lagi, kawak kebas. Kejutan pertama tu, apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Kalau kita kata celaka, tak ada sabar dah, marah orang dah. Tapi kalau hati ni tenang, Allah, Tuhan bagi, Tuhan ambil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tenang hati, itu nama dia sabar. Sabar tu pahala dia tak terkira, Tuhan nak bagi kepada dia ni. Hak tu kita kena latih diri kita, didik diri kita, macam mana kita nak sampai tahap sabar tu, sampai tahap tu. Jangan marah orang tu. Masalah dia situlah kita nak kenal diri kita. Kalau kita tak boleh marah, cantik lah tu, makna dia kita capai dah, dapat dah pahala yang tak terkira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok diri kita dalam bulan puasa, 12 jam tahan lapar, tahan dahaga. 1 minit nak bang, Tuk Bilal lambat bang, marah tak? Kalau marah tu tak dapat pahala sabar tadi ni. Kalau 1 minit tu dia lambat, kita kata ni rasanya lambat ni, daripada dia tak bang lagi, kita berzikir lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi, dapat pahala. Kita marah dia, apa dapat? Pahala tadi tak dapat. Hak ni Tuhan abang kita, didik diri kita supaya kita jadi orang yang sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa dia pergi ke Taif, dia minta bantuan depa baling dia dengan batu, tumit dia luka, malaikat bukit mai kat dia, minta izin kat dia supaya dia nak kepung bukit ni kepada orang-orang yang baling batu kat dia ni, nak lenyek depa. Izin aja, kata on, dia on. Nabi Muhammad kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayat kat depa. Dia tak izin ni kepada malaikat tu. Sabar tinggi tak? Sabar tinggi. Kalau saya tempat Nabi tu, malaikat mai habaq macam tu, saya kata okey, on lah, bagi lenyek lumat-lumat sikit, kan? Tapi kita dengan Nabi jauh beza. Yang keempat ialah redha dengan qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang kita dapat pengajarannya daripada apa yang berlaku dalam negara kita ini. InsyaAllah kita akan berubah kepada rancangan yang kedua, iaitu radio. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Saudara Haji Jamil Isa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rusulihi allazina astafa, wa ala khatamihimul mujtaba Muhammadin wa alihi wa sahbihi a'immatal huda wa masabihad duja wa man bihi muqtada fahtada, amma ba'd. Tuan-tuan di Masjid Zahir, tuan-tuan perempuan yang berada menerusi udara dalam Radio Kedah FM, yang ikuti siaran melalui Facebook Masjid Zahir, alhamdulillah, sama-samalah kita merafak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan negara kita mengalami kegawatan kesihatan yang menular seluruh dunia, kita masih lagi tidak begitu serius. Walaupun ada yang mengatakan itu serius, tapi kita masih lagi bernyawa. Dan kita masih lagi beragama Islam, masih lagi kita tidak teruk penyakit yang kena kat kita ni berbanding dengan yang lebih teruk. Bahkan kalau kita kena, kita anggap benda ini adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita mati kerana penyakit ini, maka mati kita dikira syahid insya-Allah. Itu yang kita faham daripada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan at-ta'un kana 'adzaban ba'athahu Allah aja'alahu rahmatan lil mu'minin, fi riwayatin syahadatan li ummati wa rahmatan lil mu'minin wa rijsan 'alal kafirin. Makna dia, ta'un ni adalah satu azab seksa yang Allah hantar mai ke dunia kepada sesiapa yang Allah kehendak. Dijadikannya sebagai rahmat kepada orang beriman. Siapa yang mati kerana penyakit yang berjangkit dinamakan ta'un, maka mati dia tu adalah mati syahid. Dan dijadikan penyakit yang berjangkit ini sebagai seksa kepada orang-orang yang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu panik. Kita tak perlu susah hati yang menakutkan kita. Kerana ketakutan itu kita bimbangi akan merosakkan sistem ketahanan badan imuniti kita. Tuhan bekalkan semua makhluk ni ada imuniti dia. Badan kita ada ketahanan imuniti kita. Kalau kita duk takut melampau, takut imuniti ni akan jadi lemah. Bila dia jadi lemah, virus senang serang kita, penyakit tu menyebabkan kita mati. Betul lah mati syahid. Tapi sebab-sebab kalau Tuhan bagi kepada kita, kita gunakan sebab-sebab untuk mengelak daripada kita kena bencana. Kalau kita sabar, kita redha, kita dapat pahala. Tapi kita sebab-sebab pun guna juga. Jangan kita serah bulat-bulat 100% tanpa sebab-sebab yang kita guna. Kita tengok perubatan beritahu kepada kita apa dia. Apa langkah-langkah keselamatan untuk kita jaga, maka kita buat. Basuh tangan dengan sanitizer. Pakai benda yang tutup hidung dan mulut. Elakkan perhimpunan ramai orang. Kita patuh benda tu, kemudian serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah nak takdir juga kena juga, tu hak Allah. Tapi kalau kita ambil langkah-langkah keselamatan tu, Tuhan tak takdir benda tu jadi, alhamdulillah. Kita dah amalkan sebab-sebab, kita ikhtiar dan kita pasrah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kena juga tak mati, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita mati, mati syahid insya-Allah dalam keadaan kita sabar dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni yang dikatakan, kita sama-sama kita ni, kita kena amalkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' ila akhir al-ayah. Makna dia, hendaklah kita perhatikan bagaimana Allah bagi perumpamaan kata-kata yang baik seperti pokok yang baik, yang akar umbinya kukuh di bumi dan daunnya pergi ke langit ataupun menyacak ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pokok tu berbuah, buah yang baik untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Tuhan nak abang kat kita menerusi ayat ni dan menerusi firman Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-kalimatu thayyibatu sadaqah, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, dia pernah dengar Rasulullah kata, kata-kata yang baik itu merupakan sedekah, makna dapat pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faham dia daripada sini, dalam keadaan kegawatan ni adalah ujian bagi kita. Adakah kita dalam ujian ini lulus ataupun tidak? Kita nak tahu orang tu dia boleh atau tidak melalui ujian. Bila lepas ujian, kita tengok keputusan dia. Kalau dia cemerlang, cemerlanglah. Dalam ujian tu, kalau dia tak boleh jawab, dia gagal. Maka dia fail dalam ujian tu. Apa saja takdir Allah adalah ujian kepada kita manusia. Kita orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala ajak pada kita, bila ada musibah, kita kata perkataan yang baik. Tafsir kebanyakan kata kalimah tayyibah dalam ayat 24 surah Ibrahim, la ilaha illallah. Kalau tengok juga dalam surah Al-Baqarah, kalau kita kena musibah, cakap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk cakap benda-benda yang mencarut. Jangan cakap benda-benda yang menyinggung perasaan. Jangan cakap benda-benda yang menyakiti hati orang. Orang ni bukan dia jadi punca nak bawa penyakit tu. Kalau ya pun bukan dia yang pi pakat konspirasi dengan virus tu, mai kita mai ke Malaysia. Virus tu Tuhan nak takdir mai kat kita, mai. Di Mekah, Madinah pun sampai. Tambahlah Malaysia ni. Bukan ada Kaabah pun, bukan ada Masjid Madinah pun. Jadi kita kalau nak mengelak daripada bala Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah kepada kita. Kita bergantung kepadanya, yakin dengan ketentuan Allah. Allah boleh melindungi kita daripada sebarang bala bencana. Kita yakin tak dengan ketentuan Allah? Hak ni, kata-kata baik ni merupakan sedekah, merupakan pahala, bukan semasa kita senang. Semasa kita senang,
tak ada percubaan apa, siapa pun boleh cakap elok. Tapi masa kegawatan ni, masa ujian ni, masa itulah nak tengok kita, lidah kita keluar yang elok ke tak elok. Kalau keluar yang elok, pahala. Hubungan suami isteri bila gawat macam ni, jadi tak berkelahi, mencarut. Hak suami kata kat isteri, hang kena jaga basuh dan sebagainya. Hang tak basuh, tak kira aku kena corona, hang lah punca. Tak ada apa lagi, kena marah dah. Yang orang tua ni pula kata, hang main daripada luar tu, hang bawa corona main kat sini, hang lah punca. Padahal bukan dia ni punca, Allah Subhanahu Wa Taala yang punca. Jadi tuan-tuan, dalam tazkirah kita ni, dalam suasana negara kita yang dikatakan kita diancam dengan penyakit virus corona ini, sama-samalah keluarkan kata-kata yang baik, doa-doa kita yang baik, supaya Allah angkat bala ini. Dia juga yang mentakdir, dia boleh mengangkat bala ini daripada negara kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi